um, kita sampai kepada so tadi kita sampai kepada Safety and Health Committee. So kita dah bincangkan, saya pun dah check tadi dengan salah satu cikgu. Maknanya KV dah buat Safety and Health Committee tu dengan baik. Cuma mungkin ada ruang lagi untuk penambahbaikan lah. Itu memang sentiasa ada. Okay. So now kita masuk Safety and Health Officer, Regulation tahun 1996. Okay. So regulation ni dibincangkan. Okay. So ini adalah peraturan. Okay. So di mana ini untuk orang yang nak jadi safety officer dan pihak syarikat dia kena menggaji orang safety officer ni orang yang untuk keadaan yang macam mana. Okay. So safety and health officer require untuk industri yang macam mana. Bila ada projek pembinaan yang nilai kontrak dia lebih daripada 20 juta. Besar lah maknanya. Kalau dulu sangat besar lah. Kalau sekarang 20 juta ni macam buat shop lot 5 blok. Shop lot 5 blok tu dah 20 juta dah tu. Okay. So kemudian building operation, kemudian works in engineering construction. Jadi maknanya kerja-kerja kontrak pembinaan baru, pengubahsuaian yang melebihi nilai projek 20 juta. Okay. Kemudian bila mana adanya lebih daripada 100 orang pekerja dalam pembinaan kapal. Limbungan kapal lah ni, pembinaan kapal baru. Kemudian gas processing activity or petrochemical industry. Sebab tu dalam plan Petronas, plan Shell dan sebagainya, lebih daripada 100 orang pekerja, dia kena gajikan safety and health officer yang berdaftar dengan JKKP. Kemudian chemical or allied industry. Okay. So chemical, industri kimia. Ini maksudnya macam contoh yang menggunakan banyak bahan kimia, kilang cat, kilang ejen pencuci, bahan pencuci, sabun dan sebagainya. Kemudian kilang racun perosak. Sebab ini adalah industri-industri yang kita kata berisiko tinggi. Okay. Kemudian boiler and pressure vessel manufacturing activity. So ini untuk kilang-kilang yang buat boiler, dandang steam ataupun pressure vessel. Kemudian kilang-kilang pengolahan besi, buat tin, stamping, blanking dan sebagainya. Ini termasuklah kilang-kilang automotif. So lebih daripada 100 orang pekerja wajib untuk menggaji safety and health officer. Okay, sebab tu jawatan ni kita kata hot lah dalam market, hot dalam market. Jadi bila maknanya kerja tu safety officer ni secara ni dia kerap bertukar kerja, sebab apa, dia kalau duduk satu-satu tempat ni, kalau jadi safety officer jumpa orang yang sama, aktiviti yang sama. Kalau 5 tahun lama-lama dia rasa macam tak ada cabaran. Orang safety officer ni dia memang macam tu. Ataupun dia kerja satu-satu syarikat tapi cabaran dia terlalu kuat. Cabaran dia terlalu kuat pun dia cari kerja lain. Tak ada cabaran sangat pun dia lari juga. Dan lain-lain tu dari segi benefit, salary dan sebagainya lah. So sebab ada banyak ruang pekerjaan. Okay. Kemudian sama juga kilang, woodworking industry, where the cutting or sewing or planning or molding or sanding. Maknanya kilang yang pengolahan kayu. Kilang pengolahan kayu, perabot, apa lagi, kilang sawmill, lebih daripada 100 orang pekerja, safety officer wajib digajikan oleh ini. Kemudian cement manufacturing, maknanya kilang simen pun kena. Kemudian apabila sesuatu industri yang lebih daripada 500 orang, contoh kilang pakaian, kan dia tak sebut, tapi kilang pakaian tu menggaji lebih daripada 500 orang, wajib kena ada safety officer. Sama juga macam kilang top glove dia buat sarung tangan latex. Jadi dia lebih daripada 500 pekerja, dia kena ada safety and health officer. Lagi ramai pekerja, lagi ramailah kerenahnya. Ramai orang, banyak kerenah lah. Jadi bila banyak kerenah tu, banyak ragam tu, agak susah jugalah kita nak mengendalikannya. Kemudian itu tadi industri yang wajib menggaji. Kemudian SHO ni pula, Safety and Health Officer ni pula, dia ada kita kata tugasan dia. So antaranya tugasan dia adalah memberikan nasihat kepada majikan ataupun orang yang berkuasa di tempat kerja untuk memastikan tindakan diambil bagi keselamatan dan kesihatan. Kemudian safety officer pun buat
safety inspection. Kemudian safety officer ni dia akan coordinate untuk siasatan kemalangan, near miss accident, kemudian dangerous occurrence, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan juga penyakit pekerjaan. So dia akan siasat. Okay, bersama-sama tadi kita cakap dengan Safety and Health Committee. Sebab ada kalanya Safety Health Committee dia buat sendiri je sebab organisasi tu tak perlukan SSO. Tapi bila ada SSO, SSO pun akan turut serta. Biasanya safety officer ni lah yang akan coordinate lah. Sebab dia hadir khusus secara sepenuh masa, dia supposed to be ada knowledge yang lebih lah. Jadi dia akan guide dan dia akan buat bersama-sama dengan Safety and Health Committee. Okay. Assist the employer and Safety and Health Committee. Nampak baru saya kata tadi. To organize, implement safety and health program at work. So dia pun sama, turut sama dalam safety committee untuk organize safety and health program. Okay. Kemudian dia jadi secretary. Sebab tu saya tanya di sekolah, di KV, siapa yang jadi secretary? Sebab safety officer tak ada. Jadi kalau ada safety officer, kena lantik safety officer tu jadi secretary kepada Safety and Health Committee. Okay, clear yang tu Sebab tadi cikgu tu cakap lebih kurang 150 orang. Non-academic dengan academic punya staff 150 orang. Tapi tak mustahil lah. Maknanya kalau kita kata 10 tahun daripada sekarang, mungkin dah boleh jadi cikgunya, kaki tangannya sampai 500 orang. So masa tu adalah kerja untuk saya dekat KB. Bolehlah saya kerja kalau lagi 10 tahun kalau jadilah. Kalau maknanya kaki tangan tu lebih daripada 500 orang. Tapi walau alam kita pun tak tahu. Okay. Alright, kemudian collect, analyze and maintain any statistic on occurrence of accident and disease. Ini yang saya kata semalam. Saya bagi contoh yang Excel tu. Itu memang sebahagian daripada tugas saya, kena kira jumlah man hours. Sebab kita nak safety officer ni dia kena buat analisis dan statistik. So daripada situ baru dia bawa perbincangan dalam safety committee untuk cadangkan program ataupun tindakan yang sesuai untuk mengurangkan kita kata incident rate tu. Okay. Kemudian assist any officer in carrying out his duty under the act or any regulation made thereunder. So officer yang dimasukkan sini adalah pegawai. Pegawai yang dimasukkan sini adalah pegawai JKKP ataupun contohnya pegawai-pegawai kerajaan yang ditetapkan untuk buat pemeriksaan, perundingan berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okay. Kemudian carry out any other instruction by the employer and apa sahaja arahan yang lain daripada pihak majikan ataupun person in charge lah, maknanya orang yang berkenaan bila mana arahan itu berkait dengan keselamatan dan kesihatan. Okay. Lepas tu safety and officer kena submit report, tiap-tiap bulan kena ada report. Report ni disebut dalam regulation ni. Jadi safety officer memang kena buat report setiap bulan, okay, dan kena hantar sebelum 10 hari bulan berikutnya. Apa aktiviti yang dia buat dan aktiviti organisasi itu berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Termasuklah tadi collection of man hours dan statistik tu tadi, kemalangan tu tadi. Kemudian inilah apa yang ada dalam tu lah, tindakan untuk mematuhi perundangan, kemudian kaedah untuk memastikan tempat kerja tu selamat dan bebas daripada risiko kepada kesihatan dan keselamatan. Okay. Kemudian inilah termasuk juga recommendation. Recommendation ni maknanya penambahbaikan, cadangan penambahbaikan kepada kawasan dalam organisasi itulah, sama ada mesin, laluan dan sebagainya. Okay. Kemudian any other work related to occupational safety and health carried out in order to promote safety and health at work. Contohnya tadi meeting. So dalam meeting ada meeting, minutes of meeting tu pun boleh dimasukkan dalam report. So minutes of meeting ni kalau dah jadi secretary, minutes of meeting ni safety officer lah kena buat. Bila dia jadi secretary kepada safety committee tu. Okay. Kemudian outstanding matters. So kalau ada apa-apa isu yang berbangkit daripada report
item yang tadilah, yang sebelum ni tadi. Kemudian related to safety and health of person working at the workplace. So kalau ada isu yang ni berbangkit, ada orang dia mengadu sakit belakang. Ini pun satu perkara yang saya nak discuss juga dengan cikgu-cikgu dekat KB ni. Sebab saya ada kawan saya, safety officer, isteri dia cikgu. Lepas tu adik-beradik dia pun ramai jadi cikgu, tapi dia jadi safety officer. Ada perbincangan juga. Yang ni saya nak bincangkan juga dengan cikgu-cikgu. Okay, alright. Okay, alright. Ini pun penting juga untuk kita bincangkan. Okay, so saya nak tanya. So, siapa cikgu dekat sini yang berusia lebih daripada 40? Ada tak? Ada tak? Kalau ada, sila maklumkan kat saya. Boleh ni lah, boleh chat tu. Kalau ya, muda-muda semua. Tak ada yang lebih 40? Tak nak 40 40 tu umur penghijrahan tu, bagus tu. Ada 40? Okey, 35 hingga 39. Kalau ada, type Y je. Senang saya nak tengok. Type Y dekat chat tu, saya tengok. Okey, Cikgu Hayati. Okey, Cikgu Hayati 35 hingga 39. So atas 40 tak ada Okey, Cikgu Hayati 38. Okey, lagi? Okey, 30 hingga 35. Okey, Cik Firdaus. Okey, 30 hingga 35. Okey, Cikgu Anis. Cikgu Adibah. Okey, tak ada lagi. Alright. 24 hingga 39. Ada? 29. Okay. 29. Okey. Bawah 24 tahun. Maknanya 24 tahun dan ke bawah. Ada 24 tahun dan ke bawah. Tak ada. 24 tahun dan ke bawah tak ada. So okey lah, betul 24 tahun tu baru graduate lah. Okay, so meaning to say majoritinya adalah 25 ke 38 lah. 25 ke 38. Okay, saya 39. Bayar saya je lah cikgu-cikgu ni pun. Okay, alright. Okay, Cikgu Mira 29. Okay, apa yang saya nak bincangkan adalah, okay, soalan. So, 26 ada? 26. Saya nak cikgu yang paling muda sekali yang ada kat sini. Cikgu yang umur 26 ada? Tak ada? 27? 27 ada? Tak ada. 28. 27. Okey, Cikgu Narima. Okey, Cikgu Narima. Okey. 26 tak ada Cikgu Narima paling muda. Alhamdulillah. Okey, banyak masa ni. Okey. Mas Ali kata new broom sweep fast. Semangat tinggi orang muda. Okey. 25 ada? Cikgu Adila. Okey, mana Cikgu Adila? Cikgu Nur Adila 25. Sebab saya nakkan saya. Okey, Cikgu Adila 25 tahun ni 25. Alhamdulillah. Okey, okey, saya pindah cikgu kejap. Okey, boleh onkan kamera cikgu? Okey, kejap ya. Okey. Okey, Assalamualaikum. Okey, cikgu. Okey, so dah berapa tahun jadi cikgu? Jadi bekerja ni? Sebenarnya saya bukan cikgu tetap. Saya cikgu pelatih daripada UPM. Saya praktikal dekat KVDLM. Okey, so lepas tu dapat peluang dimasukkan teruslah ke disahkan jawatan. Belum lagi. Saya undergrad student. Okey, tak apa. Itu pun bagus juga. Okey. So maknanya dah berapa lama bertugas? Saya mula bulan baru 4 bulan macam tu.
Okey, 4 bulan. Okey. Good. Okey. Untuk cikgu-cikgu yang lain, cikgu-cikgu yang lain kena dengar ni. Sebabnya okey. Kalau buat latihan, pelajar buat latihan. Okey. Kemudian pelajar akan submit buku latihan. Ni buku latihan ni kita cerita. Okey, dia akan submit buku latihan. Bila dia submit buku latihan, katalah pelajar ada 40 orang. Betul? So, daripada bilik ataupun kelas tu, cikgu kena bawa ke bilik guru, betul? Okey. Berapa kerap dan berapa banyak yang cikgu bawa? Ini soalan dia. Maknanya buku latihan tu angkat, hantar pergi bilik guru. Dan berapa jauh jarak dia? Maknanya kita ambil jarak yang paling jauh. Bagi tahu saya, okey, kedudukan kelas tu di mana? Okey, tingkat 3, tingkat 4. Bilik guru, jarak daripada tu ke bilik guru lebih kurang 1 kilometer. So, kena angkat buku tu bawa pergi bilik guru 1 kilometer. Dan dalam tempoh seminggu, berapa kerap cikgu buat macam tu? Itu saya nak tahu. Boleh kongsikan? Cikgu suaranya. Saya sebenarnya saya tak pernah buat lagi macam tu. Tapi ni sebab saya kena bayarkan sebab PKP saya hanya okey. Tak apa. Cikgu lain apa boleh kongsikan? Okey, betul lah tadi sebab cikgu 4 bulan, so start je terus online. Okey, so cikgu Narimah lah. Okey, so yang terdekat cikgu Narimah. Okey, alright, cikgu Narimah. Betul juga dia 4 bulan masuk PKP kan. Betul juga. Okey, cikgu Narimah ada? Ada, tapi kamera depan saya tak problem untuk sebab saya guna phone, jadi saya guna laptop. Okey, tak apa. Kita pergi kepada next. Cikgu Mira. 29 tahun. Cikgu Mira ada? Cikgu Mira? So kita ambil daripada umur yang paling rendah, kita naik lah. Cikgu Mira ada? Okey, Cikgu Mira tak jawab. Okey, next. Cikgu. Ada? Cikgu Mira. Ya. Boleh onkan kamera. Onkan kamera sekejap. Okey. Sebab kita nak buat perbincangan sikit. Okey. Okey. Assalamualaikum cikgu. Okey, cikgu ikuti tak tadi perbincangan saya dengan cikgu Adila tadi? Pasal apa? Pelajar jalan kaki. Bukan pelajar jalan kaki. Jalan kaki untuk ambil. Okey, dia macam bila kita bagi tugasan kepada pelajar, okey, kemudian pelajar akan hantar tugasan. Kadang-kadang kita collect di dalam classroom, betul? Okey. Jadi kalau ada 30 pelajar, kalau katalah pelajar tu dia buat assignment kan? So, assignment dia kena submit assignment. So kita ada 40 assignment untuk kita angkat daripada classroom dan bawa ke bilik guru. So berapa kerap maknanya situasi macam tu berlaku, maknanya kita collect assignment ada 40, lepas tu kita kena angkat, tak kisahlah daripada mana, tapi kalau jarak yang paling jauh macam daripada bengkel nak bawa ke bilik guru, mungkin jarak dia 1 kilometer kan. Itu kita ambil yang paling jauh dan juga kekerapan, berapa banyak kali kita angkat. Itu yang saya nak tahulah soalan dia. Berapa banyak kali? Sebab assignment biasanya pelajar dekat makmal. Diorang kalau saya jarang buat, sebab vocational dia jarang buat kelas dekat kelas. So bila buat kelas dekat makmal, kita collect kat situ juga. Dan kita simpan dekat dalam bilik kita dekat makmal. Okey, dekat makmal. Kalau ada buat kelas dekat kelas, jarak dia berapa? So tak kerap lah diorang pergi kelas. Jarak dia dalam 200 meter macam tu je lah daripada makmal ke kelas. Okey, faham. So dia belajar semua teori amali semua kebanyakannya buat dekat makmal. Kadang-kadang je kita akan buat kat kelas. So kalau dia dari kelas nak ke makmal tu lebih kurang 200 meter sahajalah. Maknanya kalau pergerakan guru pun sama 200 meter. 200 meter macam tu. 200 ke 100 meter. Kurang lah 200. Tak tahu mana pun. Cikgu dekat KV mana? KV Rembau. KV Rembau bangunan paling tinggi berapa tingkat?
4 tingkat. 4 tingkat. Pernah mengajar di Kalau tingkat blok 4? akademik semua 4 tingkat lah. Oh, okey. Ya. So pernah mengajar di tingkat 4 lah? Tak pernah. Oh, tak pernah. Oh, so Tak pernah, biasanya saya tak pernah. Sepanjang saya mengajar saya tak pernah. Tingkat 4 tu tak pernah dapat lah. okey, alright. Sebab kenapa saya kemukakan persoalan ni, okey. Untuk pengetahuan sebenarnya ada banyak guru-guru yang mengalami masalah tulang belakang. Oh. Tetapi saya tak tahu KPM ada buat kajian ke tidak, terutamanya kalau guru-guru yang kita kata sekolah harian biasa yang bukan kolej vokasional. Jadi Sekolah harian. so ini semua cikgu-cikgu kena tahu. Dan saya buat penambahan lagi, kalau seorang guru, kita ambillah sekolah rendah lah kita ambil. Kita ambil situasi sekolah rendah. Seorang guru perempuan mengajar di tingkat 4, mengandung. Mengandung, okey. Sampai 9 bulan. 9 bulan nak kena naik tingkat 4, mengajar. Lepas tu belajar submit buku latihan. Buku latihan 40 ataupun buku gerak kerja tu dia submit kan. So 40 cikgu kena bawa. Kena bawa, nak suruh anak murid darjah 1. Okay. Anak murid darjah 1, cikgu pula mengandung. So mengandung tu 9 bulan. Bila mengandung kalsium tu memang akan consume banyak. Okay. So itu pun menjadi punca. Dan kadang-kadang ada guru-guru yang pakai kasut tinggi, naik tangga. So semua ini kalau 1 tahun tak menjadi masalah. Tapi jawatan guru ni adalah kita kata jarang-jarang sangat kita dengar cikgu berhenti jadi cikgu. So biasanya memang akan sampai pencen. Jadi kumulatif daripada sepanjang tempoh menjadi guru tu, itu kadang-kadang boleh ada masalah pada tulang belakang. Sama juga bila buat pengendalian makanan dan sebagainya. Sebab itu nanti dalam modul tu pun akan ada. Jadi itu pun sebenarnya adalah perkara yang kita boleh bincangkan di dalam Safety and Health Committee. Sebab yang ni kita kadang-kadang terlepas pandang sebab banyak sehingga tahap yang kita kata teruk adalah ada guru-guru yang mengalami slip disc. Slip disc ni teruk. Tulang belakang lah. Tulang belakang. Tapi ini pun kalau cikgu-cikgu nanti bila dah buka balik semula, kita dah boleh buat pembelajaran secara bersemuka kan, mungkin boleh minta feedback daripada guru-guru macam tadi, mana tadi yang 150 orang guru kan. So sebab saya percaya dekat KV masih lagi ada aliran yang kita kata bukan 100% 100% akademik. Masih lagi ada aliran akademik macam accountant dan sebagainya tu. So yang itu yang kita nak capture. Sebab yang ini untuk jangka masa panjang. Jadi kalau cikgu-cikgu kita kata tahun 2021 ni buka sekolah, cikgu buat benda tu dan benda itu boleh terpakai sehingga 20-30 tahun akan datang. Okay. So macam cikgu lelaki pun sama. Kalau cikgu lelaki umur dah dekat-dekat nak pencen tu, badan bukan kuat sangat pun. Kita ni makin lama makin berumur. Saya uban dah banyak. Lepas tu rambut panjang ni nak suruh uban sebenarnya. Okay. Okay, jadi itu tadi. Yang cikgu-cikgu lain pun boleh tengok keadaan ni. Jadi itu pun kita boleh buat kita punya analisa risiko sebenarnya. Okay, alright. Terima kasih Cikgu Mira. Alright. Okay, so biasanya minta tolong pelajar yang suka berjalan-jalan. Betul lah. Itu pun sama juga. Kita minta tolong dengan pelajar. Okay. Tak berlaku jalan jauh sebab duduk dalam makmal saja. Betul, saya faham. Sebab maknanya cikgu bengkel dia punya cikgu makmal atau biasanya tempat duduk dia dekat dalam situ. Jadi dia punya desk, dia punya komputer ke, dia punya buku-buku, alat tulis dia, alat bantuan mengajar dia, kebanyakannya dekat situ. Itu pun sebenarnya sesuatu yang baik. Sebab tu kalau kita tengok dekat overseas, ini saya dah just nak buat perbandingan lah. Kalau kita tengok dekat US, dekat US, anak murid pergi masuk kat kelas cikgu. Cikgu dia duduk kat situ je. Jadi cikgu tu duduk berdasarkan subjek dia. Tetapi kita kat Malaysia kita terbalik. Cikgu pergi ke kelas anak murid. So cikgu ni berjalan sana, berjalan sini, berjalan sana. Yang berjalan murid, cikgu tak berjalan. Kalau dekat US. So itu kita kata ada sedikit ni lah. Tapi bukan di peringkat kita just nak tengok perkara tu. Tetapi dekat KV, okey, mana kaedahnya sama. Cikgu tunggu kat situ, pelajar yang datang. Okey, alright. So clear yang tu Okey, kita sambung.
Okay, so itu tadi safety and health officer. So dia pun kena. Sebab apa saya bincangkan tu tadi? Sebab dia kena mengambil tindakan sekiranya ni, any matters related to safety and health of person working in the workplace. So kalau ada aduan, dia pun kena ambil tindakan dan bawa perbincangan lah. Sebab macam saya ambil tindakan lah. Maknanya kawan saya dia pun cerita. Jadi saya cerita dengan cikgu-cikgu sebab kita lah yang kena jaga tubuh badan kita lah. Kita nak pastikan kita tak ada penyakit yang boleh mengganggu kegiatan harian kita. Okay. Alright, kemudian use. Ni use. Ni saya kata tu untuk nak buat legal boleh gunakan ini. So dia adalah peraturan kelima. Register of chemical hazardous to health. So kita kena registerkan semua chemical yang ada di tempat kerja kita. Kemudian list of chemical hazardous to health use. Kemudian current chemical safety data sheet. So chemical safety data sheet ni pun kita kena simpan. Contohnya ataupun SDS lah kita panggil safety data sheet. So safety data sheet ni contohnya minyak masak. Minyak masak tu sebenarnya adalah bahan kimia. Jadi kita kena listkan, kita kena ada dia punya SDS. Sebenarnya tak susah yang ni, kita boleh Google dan download saja. Tapi sepatutnya penjual kena bekalkan kita. Tapi kalau kita beli secara runcit biasanya tak dapat. Kemudian average quantity use, berapa banyak kita gunakan. Sebab kadang-kadang kita buat pengawetan makanan pun kita guna chemical juga. Macam kapur tu pun kita guna juga. Untuk kadang-kadang kita buat tot kan. Tot makanan pun kena ni ada juga. Okay. Kemudian process and work area where the chemical use. Dekat mana chemical tu, bahan kimia tu kita gunakan. Contohnya macam fried tadilah, kalau kita deep fry ada. Okay. Kemudian name and address of supplier of the chemical. So yang ni dekat label lah kita boleh tengok. Tapi biasanya maklumat-maklumat ni semua ada dekat SDS, safety data sheet. Kemudian permissible exposure limit. So ini kalau ada chemical yang berbahaya, dia ada dia punya hard ceiling dia. Dibagi tahu dalam regulation tu. Kemudian 8 hours time weighted average. Maknanya pendedahan selama 8 jam. Berapa banyak pendedahan dia. Yang ni lebih kepada kita kena panggil CHRA dia panggil, Chemical Health Risk Assessor. So dia yang akan buat assessment benda ni semualah. Chemical dia listkan, tengok pada chemical yang kita listkan, dia akan buat penilaian. Sebab orang ni dilatih lah. So dia kena tengok, dia kena interpret all the data. Okay. Kemudian assessment of risk to health. So bila ada chemical tadi, kita akan tengok chemical hazardous CHRA, Chemical Health Risk Assessment. Okay. So kita tengok chemical tu kepada tubuh badan kita apa dia punya. Sebab untuk use ni bukan hanya untuk pemprosesan makanan. Kilang-kilang yang lain pun sama juga. Macam saya kata tadilah, kilang bahan pencuci. Kalau kita beli klorok base chemical dia adalah klorin. So klorin ni kalau kita terdedah dengan lebih, kita boleh sesak nafas. Memang dia elok untuk ejen pencuci bakteria, tetapi kalau kita terdedah terlalu banyak kepada wasap dia ataupun wap dia tu, dia boleh jadi hazardous, dia boleh jadi racun. Okay. Kemudian the method and procedure adopted in the use of the chemical hazardous to health. So macam mana prosedur dia, kaedah dia kita menggunakan chemical ni tadi. Tapi saya percaya untuk untuk pemprosesan makanan, untuk penggunaan bahan untuk jadi chemical, untuk jadi bahan makanan tu tak hazardous lah. Tetapi mungkin kalau ada degreaser, degreaser tu kita kena tengok. Ada setengahnya degreaser dia menghakis dan sebagainya. Dan dia meruap, itu yang kita nak tengok. Kemudian the nature hazard to health. So dia boleh menyebabkan apa? Sesak nafas, keracunan kalau tertelan, lepas tu dia boleh carcinogenic kalau absorption. Sebab contohnya macam kalau kita kata chemical minyak petrol katakan. So minyak petrol dulu ada plumbum. Mostly sekarang dah tak ada plumbum, lead free lah. Okay. So unleaded petrol dia panggil, unleaded petrol. So dia dah tak ada lead. So lead tu boleh menyebabkan kanser, carcinogenic. So nampak kat situ pun ni, maknanya ada potensi untuk menjadi kanser, tapi dah buang lead tu dah tak ada. Tapi dia still ada dangerous yang lain lah, di mana dia boleh menyebabkan keracunan kepada sistem pencernaan kita dan sebagainya. Itu kita kena tengok lah, biasanya kita check dekat dia punya SDS. Kemudian assessment tadi, the degree of exposure to such chemical hazardous to health. So berapa banyak kita boleh
terdedah. So dia dikiraan dia dalam 4 per million. Kemudian maknanya 1 bahagian daripada 1 juta udara. Kemudian the risk to health created by the use and the release of chemical from the work process. So apa kesan dia kepada tubuh badan? Kemudian measure and procedure required to control the exposure of employee to chemical hazardous to health. So dalam tu juga dia bagi tahu bagaimana cara ataupun prosedur yang kita perlukan untuk kawal daripada pekerja kita terdedah. So antaranya PPE. Dan sebelum ni ada saya sebutkan kita kena buat local exhaust ventilation. So maknanya sama ada kita pasang ducting ataupun kita pasang exhaust fan ataupun etc. Sebab tu kalau penyediaan makanan biasanya dia ada hood untuk sedut wasap tu. Okey, sedut wasap tu. So antaranya adalah untuk kontrol bau dan sebagainya. Lepas tu ada juga untuk pengalih udaraan kita pasang exhaust fan. Ini antaranya lah sebenarnya. Okey. Kemudian sambung lagi procedure and equipment necessary to control any accidental emission of the chemical hazardous to health as a result of leak, spillage or process or equipment failure. So mungkin pemprosesan makanan tak berapa kritikal lah. Kalau saya tengok pun yang paling kritikal mungkin minyak masak. Sebab minyak masak mungkin minyak masak yang dah kita gunakan. So minyak masak yang kita dah gunakan ni kita simpan satu tempat. So kita kena buat dia punya tray. Tray tu mestilah mampu untuk halang sekiranya dia bocor daripada melimpah. Tapi kalau dia melimpah juga kita kena ada dia panggil spill kit. So yang inilah dekat sinilah. Tapi itu untuk minyak masak. Tapi kalau dekat kilang yang besar, contohnya tadi macam kilang, kita kata kilang bahan pencuci tadi. So kalau tangki klorin dia tu katalah 5,000 liter bocor, macam mana nak kontrol? Itu kalau kilang tu, kalau kilang minyak masak dia buat daripada sawit. Sawit tu ada berapa banyak tangki sawit tu, dia proses, lepas tu dia masak, dia refine sampailah jadi ini minyak masak. Tapi kalau berlaku kebocoran, berapa banyak bocor, macam mana dia nak kawal? Dan minyak masak pun boleh terbakar. Itu antaranya lah kalau kita kata palm oil refinery punya kilang. Okay. Kemudian regulation 9, assessment of risk to health. Kemudian the necessity for employee exposure monitoring program. So ni kalau ada chemical yang ni, macam saya katakan macam Titan Chemical ataupun sekarang dia panggil Lotte UBE. So Korea dah ambil alih. So itu yang saya kata kawan saya, isteri dia 6 bulan sekali. 6 bulan sekali buat medical check up sebab dia kerja dekat bahagian lab. So itu adalah monitoring program yang diwujudkan oleh majikan berdasarkan use regulation ni. So dia buat untuk comply kepada rules regulation. Tapi memang dia dah buat pun sebelum dia datang ke Malaysia, kilang dia dekat tempat lain, dekat luar daripada Malaysia pun dia buat benda yang sama sebenarnya. Tapi itu sebahagian daripada dia punya duty of care. Okay. Kemudian the necessity of for health surveillance program. So dia buat pemonitoran kepada dia punya keadaan kesihatan. Kemudian the requirement for training and retraining of employer as under regulation 22. So perlu ada latihan dan latihan semula. Okay. Sebab tu kadang-kadang benda yang simple tapi kita tak train orang tak faham. So orang cakap minyak masak, okey biasalah minyak masak dia kata kan. Tapi orang lupa minyak masak boleh terbakar. Okay, sebab tu kalau dia bercampur dengan air dia terbakar, dia lagi senang. Tapi kalau kita tak tahu minyak masak, kita tak boleh padamkan dengan air, tak tahu bila berlaku kita padamkan. Ataupun dah training 20 tahun lepas dah lupa. Sebab tu perlunya training and retraining. Berkaitan dengan chemical tu tadi. Okay. Kemudian action to control exposure. Ini part 5 dalam use regulation. Okay. So action to control exposure, control measure, use of approved personal protective equipment. Ada setengah-setengah chemical ni dia sangat berbahaya. Jadi kalau kita pergi kat kawasan tempat penyimpanan tu, kalau katalah nak repair dia punya exhaust fan dan sebagainya, jadi dia punya kepekatan udara tu tinggi. Bahan tu meluap. Jadi kalau kita nak masuk kat situ, nak buat kerja juga, kita kena pakai dia panggil SCBA, Safe Contained Breathing Apparatus, yang ada tangki kat belakang tu. So, baru kita boleh masuk, dia ada topeng.
Okay, so macam bomba pakai kalau kebakaran tu. So sehingga tahap macam tu. Itu adalah approved personal protective equipment. Kalau yang light, maknanya dia tak terlalu dilute, kita pakai face mask. Tapi bukan face mask yang kita pakai untuk COVID ni. Kita pakai face mask N95. So dia ada filter. Ataupun kita pakai face mask yang ada filter dekat depan tu. Yang macam topeng radioaktif tu. Tapi bukanlah topeng radioaktif, semua dia ada filter lah, dia boleh filter kita kata gas-gas yang boleh mengganggu kita punya kesihatan. Itulah antaranya yang tu. Sebab tu PPE, bila kita select PPE untuk high rec tu, kita kena define betul-betul, kena tulis secara detail. Jangan tulis PPE sebab PPE ni safety helmet PPE, face mask PPE, sarung tangan PPE. Jadi kalau untuk kerja tu kita kena bagi specified PPE dia, apa dia. Okay, kemudian engineering control equipment, itu pun ada disebutkan. Okay, alright. Okay, kemudian sambung design, construction, commissioning of local exhaust ventilation equipment. So yang ni pun disebut dengan jelas dalam use regulation tahun 2000. Okay, kemudian record of engineering control equipment, kena ada rekod dia. Sebab tu ini pun use regulation ni, kalau kita ada dia punya legal register, kita boleh buat semakan mana yang kita comply, mana yang kita tak perlu comply, ataupun mana yang kita belum comply. Sebab tu pentingnya legal requirement tu. Okay, sebagai panduan lah. Okay, kemudian duty of employer to ensure labeling. Ni pun satu. So ini sangat penting dalam pemprosesan makanan, minyak masak yang telah digunakan dan lain-lain lagi bahan-bahan yang ada. Okay, so label tu sangat penting. Kenapa? Orang akan tahu, jadi dia tak salah ambil. So antara garam dengan gula kena labelkan. Tak labelkan nanti susah. Jangan jadi macam cerita musang berjanggut, dia campur semua sekali, dia bagi. Lepas tu asingkan. Saya duk pening juga campur garam, campur gula, campur apa? Garam, gula, beras. Macam mana nak asingkan tu? Macam mana nak asingkan garam, gula dengan beras? Tapi cerita musang berjanggut tu kena tengok balik lah. Ada tak gula? Ke beras je? Beras, lepas tu ada kering, lepas tu ada beberapa lagi lah dia ni kan. Itu pun kena tengok juga. Dan itu tadilah labeling. Alright. Kemudian monitoring of exposure at the workplace. So yang ni kena ada buat CHRA lah. Kena tahu chemical apa dan exposure dia. Kemudian monitoring of exposure. Sebenarnya gas dalam udara pun kita boleh cari. Okay. Kemudian health surveillance program. Okay, so berapa kali setahun nak buat medical. Okay, so dia bagi tahu ini regulation ke-27 dalam use regulation tahun 2000. So tahun 2000 dah 21 tahun. Okay. Kemudian medical removal protection. So medical removal protection ni apa? Dia lebih kepada orang itu telah terdedah dan dia dah start ada adverse effect. Maknanya dia dah ada kesan kepada tubuh badan dia, dia tak boleh kerja kat situ. Contohnya mungkin orang tu sebelum ni dia sihat sihat je, tapi sebab dia merokok, makan tak jaga, badan pun dah naik, lepas tu dia dah start ada kesan sebab dia kerja dekat kawasan yang berhabuk. Contoh kawasan yang ada habuk kayu. Habuk kayu. Jadi dia dah start ada semput. Jadi orang itu bila dia bagi makluman, orang itu haruslah tidak bekerja di kawasan itu, tukarkan dia ke bahagian yang lain. Okay. Kemudian warning sign. Warning sign untuk chemical-chemical ni. Sebab tu bila kita beli, contohnya kita beli cat. Dekat luar cat tu ada gambar. Ada simbol-simbol, ada warning sign. Warning sign yang macam mana? Soalan dia. Okay, warning sign yang macam mana? Kalau cat ada warning sign apa? Yang ni saya nak tanya balik lah Cikgu Adila lah. Okay, Cikgu Adila? Ya, ayah saya. Ada pernah beli cat? Pernah. Cat apa? Cat minyak. Cat minyak. Tengok tak luar dia macam mana rupa dia? Saya biasanya tengok kod color dia lah. Tapi jarang lah nak tengok apa tu dekat, jarang lah nak tengok dia punya luar dia.
Okay. So antara tabiat yang kita boleh create, tabiat yang baik yang kita boleh create adalah membaca label. Baca label, baca manual, baca arahan. Apa barang pun kita beli. Apa barang pun kita beli. Kalau zaman sekarang lagilah, sebelum kita beli tu kita boleh buat research, kita tengok YouTube, tengok blog, tengok Instagram dan sebagainya. Sebab kita nak tahu knowledge, product knowledge lah kita nak kena tahu. Okay, so kalau cat minyak is oil based punya minyak. Okay, so bila oil based punya minyak, minyak tu mudah ke tak mudah terbakar? Rasanya mudah terbakar. Mesti mudah terbakar. Bila mudah terbakar, dekat dia punya bahagian luar tu, dia dah bagi tahu dah. This product, okay, boleh terbakar pada suhu-suhu ni. Lepas tu dia kata avoid direct contact with naked fire. Dia dah bagi tahu dah sebenarnya. Cuma kadang-kadang bila kita beli, kita nak pakai sikit je. Letak dalam, kita salin bekas. Kita salin bekas, yang banyak tadi kita simpan, yang bekas kecil ni kita pakai. Kadang-kadang kita masuk dalam botol mineral dan sebagainya. Tapi dekat botol mineral tu dah tak ada. Dah tak ada, kita kata apa namanya, simbol mengatakan dia mudah terbakar. Cat boleh minum ke tak boleh minum? Mestilah tak boleh. Betul tak boleh? Siapa cakap tak boleh? Daripada memang tak boleh minum. Kalau kita minum cat tu mungkin dia akan memudaratkan badan kita. Jadi tak payah. Jadi cat tu kita tak bolehlah minum. Okey. Cikgu kata mungkin. Faktanya dekat mana nak dapat? Saya tak percaya cikgu cakap. Cikgu kata mungkin. Mungkin memudaratkan, mungkin tidak. Sebab ada data ada ke yang macam bila cat tu diminum orang tu terjejas? Sebab itu yang kita nak. Ada ke dia punya kajian dia ke ataupun paper ke? Sebab tu kita tengok, paper. Tadi saya dah terangkan tentang MSDS, betul? Material Safety Data Sheet. Okay, so apa-apa chemical yang berbahaya dalam safety data sheet dia akan beritahu. So sekiranya terminum, sekiranya terkena mata, dia kata avoid direct contact, please use glove. As specified, dia kata nitrile glove. Dia bagi tahu semua tu sebenarnya dekat dalam SDS. Sebab tu kita beli cat, sebenarnya kita boleh tengok cat tu jenama apa, buka website dia, kita download dia punya SDS. Dekat SDS tu dia cerita semua. Jadi bila SDS tu dikeluarkan oleh pengeluar. Nampak tak? Jadi kalau cikgu cakap dia tak boleh minum. Okey, cikgu kalau terminum apa nak buat? Kena muntahkan ke dan sebagainya. Lepas tu seek medical attention, dia kata. Kalau kena mata, cuci dengan air bersih secara berterusan. Kalau masih merengsa lagi, mata tu merah lagi, kena seek medical attention, kena pergi klinik. Ini yang kita nak maklumat ni sebenarnya. Jadi maklumat ni dalam bentuk printed. Jadi faktanya betul. Sebab ada chemical yang kita boleh minum. Betul lah cikgu? Ada tak chemical yang kita boleh minum? Cikgu tahu tak chemical apa yang kita boleh minum? Ada. Apa? Sodium chloride. Sodium chloride, bagus. Okay. Itu kita kata yang very specified lah. Tapi yang tak specified, kita boleh beli dekat 7-Eleven. Ada dalam peti sejuk. Sebenarnya dia adalah chemical. Dia adalah pesticide. Dia digunakan sebagai pesticide, tahu? Tahu tak chrysanthemum? Teh bunga tu? Teh bunga pada asalnya digunakan sebagai pesticide untuk menghalang makhluk perosak. Tapi kita minum teh bunga. Okay, so nampak So itulah kita mesti bersandarkan kepada fakta. Ini saya punya style lah. Jadi bila kita cerita, berdasarkan pada fakta. Orang cakap cat boleh terbakar. Boleh terbakar, kalau kita bagi naked fire dia akan terbakar. Tapi maklumat tu datang daripada mana? Takkan kita setiap kali kita nak buat eksperimen, boleh terbakar. Sebab ada juga cat yang water based. Kalau water based kena tangan, kita basuh dia terus bersih. Tapi kalau oil based kena cat, kita kena cuci dengan kita kata benda yang boleh melarutkan dia. Kalau kita cuci dengan tina adalah agen karsinogenik. So itu yang kita nak kena careful. So sama juga dengan chemical yang kita gunakan dekat makmal ataupun bengkel pemprosesan makanan. Itu kita kena hati-hati.
Mungkin efek dia sikit, tapi untuk pelajar, mungkin pelajar duduk 2 tahun, 3 tahun, tapi cikgu yang duduk kat situ, cikgu tu duduk kat situ sehingga pencen. 29 sampai pencen. So nanti takut dah pencen baru datang efek dia tu, masa tu kita dah tak larat, lepas tu dengan benda yang tak sepatutnya yang bagi kesan akibat pekerjaan kita tak really good care, dah tua, sakit, nanti susah. Sebab kita dalam keadaan umur kita meningkat, kita punya sistem pertahanan badan kita dah tak optimum dah, dia dah menurun. So itu healthcare untuk umur yang panjang tu kita kena jagalah, kita kena jaga tubuh badan kita. Okey cikgu, terima kasih perbincangan yang baik. So cikgu-cikgu yang lain boleh ni okey, alright. Boleh ambil maklumat lah daripada perbincangan tu tadi. Okey, alright. So now saya teruskan lagi. Itu kepentingan tadi SDS tu tadi. Sebab kalau sekolah tak perlulah nak panggil kita panggil CHRA tu, Chemical Health Risk Assessor tu. Sebab itu orang yang berdaftar biasanya konsultan, dan biasanya dia charge pun tak murah lah. Kadang-kadang satu chemical RM1,000. Kalau ada banyak chemical tu boleh pergi sampai 7-8 ribu. Sebab dia orang ni sama juga, dia orang bekerja sendiri. Biasanya dia buka enterprise, dia buat job lah. Tapi biasanya dia akan target industri yang besar. So kalau pihak sekolah, kalau ada kawan-kawan yang jadi CHRA tu mungkin minta tolong dia buat CSR pun okey jugalah. Bagi token of appreciation, maknanya mutual understanding tu okey. Tapi kalau panggil saja-saja company untuk buat assessment, mahal harga dia. Jadi tak berapa orang kata dari segi kita kata ekonomi ni not really economic lah. Dan supposed to be mengumpulkan CSDS ataupun SDS untuk bahan kimia yang kita gunakan, itu adalah lebih baik. Okay, alright. So kita sambung. So tadi dah sampai kepada warning sign. So warning sign tu kita ambil saja. Maknanya kalau kita pindah-pindahkan, taruh mudah terbakar, okay. Lepas tu carcinogenic ke whatever lah yang berkaitan lah simbol tu. Kemudian NADOPOD, Notification of Accidents, Dangerous Occurrence, Occupational Poisoning, Occupational Disease Regulation tahun 2004. So yang ni banyak terpakai dekat swasta. Kalau di sektor kerajaan ni sebab tak ada kita kata satu sistem untuk mendaftarkan sekolah atau institusi pengajian tu ataupun kolej tu sebagai tempat kerja. Sebab dia kena buat MyKKP account dan sebagainya. Tapi tak apa, biasanya JKKP yang akan datang dan bantulah. So kita buat pemakluman kepada pihak JKKP ataupun DOSH sekiranya berlaku kemalangan. So dalam regulation 5 dia kata whenever any accident arising out or in connection with the work which cause any person either death or seriously bodily injury. So maknanya menyebabkan kematian ataupun kecederaan yang serius. So kecederaan yang serius ni kita anggap luka sehingga memerlukan jahitan. Maknanya luka tu perlu kepada treatment daripada medical officer, daripada doktor lah. Tapi kalau kita treat sebagai first aid, tak masuk. Dan dia kena masuk as specified in schedule. Ada dia punya schedule 1 dia dalam jadual dia. So berdasarkan dalam jadual tu, itu adalah jenis-jenis maknanya tadi kematian ataupun kecederaan yang perlu dilaporkan. Which prevent from the person from the following his normal occupation for more than 4 calendar days. Maknanya orang tu kalau dia cedera, dia tak boleh continue kerja dia kena cuti 4 hari disebabkan kecederaan dekat tempat kerja tadi ataupun kecederaan dekat kerja yang dia buat. Okay. Kemudian dangerous occurrence pula, dia dalam jadual kedua yang berlaku dekat tempat kerja, majikan perlu forthwith notify the nearest department of DOSH. So kena bagi tahu DOSH secepat mungkin dalam tempoh 7 hari. Ini kalau ada berlaku dangerous occurrence. Contoh dangerous occurrence ni macam mesin meletup. Dia punya motor tu meletup. Itu dangerous occurrence lah. Lepas tu perkecil. Itu dangerous occurrence. Ataupun ada mesin yang tumbang. So itu dangerous occurrence lah. Yang itu kena laporkan dalam tempoh 7 hari kepada JKKP yang terdekat. Dalam regulation 5, kurungan 3 dia kata apa? Where an employee as a result of accident arising from connection with the work has suffered an injury or condition reportable under
Sub-Regulation 1 which cause death within 1 year of the date of the accident, the employer shall inform the Director General in writing of the death as soon as it come to his knowledge whether or not the accident has been reported under the Sub-Regulation 1. So contoh, ada orang accident, tapi accident tu mungkin first aid lah, dia kena dia terluka. Tapi sebabkan dia terluka tu, dia kerja dekat bahagian pengendalian chemical. Dia pakai glove apa semua, lepas tu chemical tu beracun masuk dalam badan dia. Tapi tak banyak. Tapi lepas 1 tahun, disebabkan tadi dia jadi arsenic punya poisoning. So orang tu meninggal. Lepas buat postmortem apa semua, doktor kata orang ni meninggal akibat keracunan arsenik daripada bahan-bahan sekian. So daripada luka lama, disebabkan luka tu dia keracunan, dia meninggal. Jadi sampai ke pengetahuan majikan dia tadi yang mengolah bahan kimia tu, majikan dia kena bagi tahu juga kepada JKKP. So kalau dalam ni dia kata bagi tahu kepada ketua pengarah lah. Tapi kalau zaman sekarang melalui MyKKP je lah. Tapi kes ni tak pernah berlaku lagi lah. Okay. Kemudian Regulation 7, where person at work suffer or likely to suffer from one occupational poisoning. Ini keracunan lah. Ataupun penyakit pekerjaan. Seperti yang di dalam jadual 1, third schedule tadi. Kolom pertama dalam third schedule. So dia ada jadual-jadual dia dalam regulation ni, ada belakang dia tu ada jadual. So kena tengok jadual tu lah. Dia kata apa? The work involve one of the activities specified in corresponding entry in the column 2 of the schedule. The employer shall within 7 days send the report thereof the nearest Department of Occupational Safety and Health in the approved form. So maknanya sama juga. Ikut pada kolom 1 dan kolom 2, kalau orang tu kena keracunan pekerjaan ataupun penyakit pekerjaan, kena laporkan dalam tempoh 7 hari. Okay. So gunakan borang yang ditetapkan lah. So dia ada borang dia ni, JKKP 6, 7, 8. So dia ada 3 borang. Okay. So kemudian regulation 9, okay, tak boleh ganggu gugat atau mengacau ganggu tempat di mana berlakunya kemalangan. Okay. So melainkan kalau orang tersepit, kita alihkanlah sebab nak membantu orang tu. Okay, so maknanya apa yang perlu untuk mengawal kecederaan atau keadaan tu supaya tidak boleh menjadi lebih teruk, itu kita boleh alihkan. Tapi kalau tak boleh. So kita tak boleh kacau ganggu insiden scene tu lah, kawasan kemalangan tu. Okay, itu untuk regulation 9. Kemudian save the life, prevent injury to or relieve the suffering of any person, yang saya katakan tadi lah, kalau kita hanya boleh buat kalau ni. Kemudian untuk maintain laluan orang awam dan juga essential service. Kemudian prevent further damage tadilah, maknanya kita tak nak jadi lebih teruk kerosakan kepada harta benda ataupun alam sekitar. Okey, habis. Yang itu. Okey, so soalan. So soalan dan perbincangan. Okey, sebelum saya teruskan, cikgu ada soalan tak nak tanya kat saya berkaitan dengan NADOPOD tu tadi? Safety and Health Officer Regulation dah okey, Chemical dah okey, kemudian kita ada regulation NADOPOD dia panggil. Notification of Occupational Poisoning, Occupational Dangerous Occurrence, PD, NADOPOD, Notification of, panjang tak? Saya pun lupa pula, laju sangat cakap tadi, jadi lupa. Notification of Accident, Dangerous Occurrence, Occupational Poisoning, kemudian Occupational Disease. Okay, so notifikasi tentang kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan tahun 2004. Ada soalan tak cikgu? Nak tanya saya tentang tu. Sebab knowledge ni kita guna untuk kita mengajar dan untuk protect diri kita. Kita pun boleh guna untuk ahli keluarga kita juga sebenarnya. Sebab ahli keluarga kita pun bekerja juga. Ada soalan tak? Ada soalan tak nak tanya? Okey. Cikgu Julia okey? Okey, Cikgu Narimah ada? Cikgu Narimah? Okey, Cikgu Narimah. Alright. So just nak maklumkan aja, okey.
so far setakat ni daripada tutorial yang kita buat, nampaknya Cikgu Narimah mendapat markah yang tinggi lah. So kurang salah lah. So tahniah lah Cikgu Narimah. Okay, alright. So ada nak tanya tak Cikgu? Ada soalan tak nak tanya? Okay, ada. Okay, Cikgu Narimah tahniah. Okay, hebat. Alhamdulillah dia bagi tumpuan, dia faham. Okay. Alright, ada soalan? Tak ada? Okay, kalau tak ada soalan, saya nak Tuan, saya nak tanya apa kalau berkaitan dengan apa keracunan, macam keracunan makanan ke apa semua tu, itu di bawah apa? Okey, soalan yang sangat baik. Okey. So keracunan makanan ni dia ada akta dia sendiri sebenarnya. Saya pun tidaklah berapa ahli, tapi saya jawab berdasarkan kepada knowledge yang saya ada lah. Okey. Pertama, kalau keracunan makanan ni, pertama dia adalah di bawah Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan. Dia ada dua bahagian lah. Dia ada beberapa sebab kita kat Malaysia ni kita punya law banyak overlapping. Overlapping. Law kita memang banyak overlapping. Okay. Jadi biasanya tak tahu siapa yang akan ambil dia punya apa nama kalau pendakwaan dan sebagainya lah, pendakwaan, siasatan dan sebagainya tu akan ada sebab ada overlapping. So antaranya adalah kesihatan makanan ni pertama bahagian kita panggil Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan bahagian keselamatan makanan. Okay. So Kementerian Kesihatan bahagian keselamatan makanan, antaranya macam masa mula-mula kita MCO dulu, masa tu Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan dia ada bagi tahu pastikan kita masak makanan dengan betul dan sebagainya. Sebab itu sebahagian daripada bawah kementerian dia. Okay? Ketua Pengarah lah. Okay, itu pertama. Yang kedua, kalau kita tengok pengusaha-pengusaha restoran, pengusaha-pengusaha kilang makanan, okay, untuk dia mendapatkan lesen sebagai pengusaha ataupun lesen nak buat kilang sebenarnya, majlis tempatan ataupun majlis daerah, dia ada satu jawatan dipanggil IK. Pernah dengar? Pernah dengar tak? Tak pernah dengar? IK adalah Inspektor Kesihatan. Tapi Inspektor Kesihatan, Inspektor Kesihatan ni dia tak kerja dengan Kementerian Kesihatan. Dia kerja dengan majlis, tak silap saya paling ni majlis perbandaran. Majlis perbandaran ada, majlis daerah saya tak pasti. Jadi dia akan pergi untuk pantau restoran, kemudian kalau kita kata SME yang menyediakan makanan. Sebab tu restoran dia ada grade A, B, C, D. So Inspektor Kesihatan ni yang pergi, itu kerja dia. Kerja dia pergi inspection, pergi audit. So kalau tak bersih, tak selamat makanan tu, dia boleh arahkan tutup. Jadi maknanya macam kalau kita kata food handling. So part and parcel kalau dalam food processing ni kena belajar food handling juga, betul? Betul. So food handling tu kena betul. Saya hanya berdasarkan pengalaman, tapi saya pernahlah hadir kursus pengendali makanan. Sebab bila kerja kilang makanan, bila kerja fast food, wajib pergi ambil kursus pengendali makanan. Sebab bila kita pegang makanan barehanded, kita kena pastikan kuku pendek, tak ada salmonella, tak ada urea keluar tandas, cuci tangan, janggut ni tak boleh, cincin tak boleh, macam-macam lah. Itu adalah kita kata pengendalian makanan. Pengendalian makanan ini adalah untuk menjamin makanan tu selamat sebenarnya. Dan ada beberapa lagi peraturan dia lah. Contohnya kalau kita sediakan makanan dekat sini, jadi belakang ni tak boleh jadi laluan untuk kita bawa sampah. Kita kena ikut pintu belakang. Tapi kadang-kadang ini pun salah satu lah. Saya pernah pergi Starbucks, lepas tu budak tu ditarik troli sampah tu ikut pintu masuk. Saya macam ini tak boleh, disalah. Dari segi pengendalian makanan tak boleh, itu salah. Saya kata ini salah ni. Macam mana satu company besar buat macam ni, saya kata. Which is
Budak tu pun mungkin dia tak tahu, mungkin kurang latihan, mungkin SOP tak ada. Jadi ini yang kita nak embeddedkan. Kalau maknanya selain daripada keselamatan, kesihatan, kita memproses makanan tu, pengendalian makanan tu sendiri kena selamat sebenarnya. Tapi kalau dekat kilang yang lebih besar, ada dia panggil microbiologist. Microbiologist ni salah satu kerja dia adalah buat microbe test. Saya pernah kena. Keluar tandas, dia panggil, Nazir, mari sini. Dia kata, saya QA masa tu. Mari sini, dia kata, ulu tangan. Dia kata, saya cakap, apa hal ni? Lepas tu dia ambil putik kapas tu, dia test. Dia swipe. Lepas tu dia patahkan, dia masuk dalam tabung uji. Lepas tu dia buat test microbe. Nasib baik saya lepas. Maknanya saya cuci tangan tu bersih lah keluar tandas tu. Kalau masa tu ada urea, ada salmonella, maknanya saya cuci tangan dengan tak bersih. Itu kadang-kadang basuh tangan pun nak kena ajar. Itu cerita dia. Okay, itu antaranya lah cikgu. Okay, alright. So itu tadilah inspektor kesihatan. Jadi kalau di bawah Nadoport ni occupational poisoning tu contohnya macam mana? Okay, occupational poisoning ni contohnya dia terminum chemical ataupun chemical tu masuk, sebab chemical ni boleh masuk ke dalam tubuh badan kita ada banyak cara. Cara yang biasa adalah melalui resapan kulit. Resapan kulit. Kemudian melalui kontak lah. Kontak macam sabun. Sabun kan chemical. Ada orang perempuan hantarannya 30,000 tapi cuci pinggan tak boleh sebab tangan dia tak boleh kena sabun. Jadi itu melalui sentuhan lah. So resapan, sentuhan, kemudian kita boleh inhale. Chemical ni kita boleh inhale sebab kita sedut. Contohnya orang isap okok. Dia ambil chemical. So chemical tu masuk dekat badan dia tapi dia pergi kepada paru-paru. Kemudian satu lagi ada injection. Injection ni kita telan. Itu yang saya tanya dengan cikgu yang sebelum itu, cikgu apa? Cikgu Adila. Saya kata boleh tak cat tu kita makan? Mungkin kita tak makan secara terus. Faham maksud saya? Jadi kita mengecat. Lepas tu tiba kawan datang bawa durian crepe. Cat warna kuning, durian crepe warna kuning. Kita pun pegang. Pegang durian crepe kena cat. Kita pun telan dengan cat-cat sekali. So kita ingest, kita telan. Tu 1, 2, 3. Kaedah keempat untuk memasukkan bahan kimia adalah melalui injection. Injection pun kita boleh masukkan bahan kimia ke dalam tubuh badan. So contohnya vaksin tu lah. Kalau tak nak masuk vaksin, boleh masuk benda lain, boleh masuk steroid. Steroid ni biasa ahli sukan lah yang pakai. Itu sama juga ubat batuk. Itu sebenarnya chemical tetapi kita boleh consume dengan kuantiti yang sepatutnya lah. Sebab tu dia prescribe. Jadi itu boleh menjadi keracunan pekerjaan. Tengok pada bahan kimia yang kita kendalikan tu lah. Okay cikgu Okay, terima kasih. Alright. Cikgu, soalan cikgu tu memang baik. Saya suka dengan soalan cikgu. Soalan tu memang orang kata soalan yang nak tahu. Okay, alright. Okay, ada soalan lagi? Saya suka kalau cikgu bertanya ni, saya suka. Jenis saya, orang bertanya, saya akan jawab dengan sebaik mungkin supaya boleh faham. Jadi tadi, inspektor kesihatan, kemudian Kementerian Kesihatan, itu antaranya lah. Tetapi kalau keracunan pekerjaan yang kita kata disebabkan oleh bahan kimia yang kita kendalikan, itu adalah di bawah CKKP lah. Okay? Dan juga bergantung. Kadang-kadang ada jenis yang berlaku akibat sabotaj. Buat sabotaj, orang campur dalam makanan dekat kantin pun keracunan. Itu dah jadi kes lain lah, dah jadi kes jenayah pula, polis pula yang ambil alih. So dia ada banyak kategori lah sebab kita punya law ni dia ada overlapping sikit. Okay, alright, so saya sambung. Okay, saya sambung. Now kita masuk kepada classification, labeling and safety data sheet of hazardous chemical. So ni dia pergi detail lagi. Okay, so yang ni kalau secara short form ni dia panggil class regulation. Okay, class regulation. Dulu dia panggil CPL, Chemical, Packaging and Labeling. Tapi sekarang dia tukar, dia pindah regulation ni 2013. Sebab regulation ni bila pindah senang je. Tak payah bawa kat parlimen, menteri je. Dengan nasihat daripada pegawai-pegawai JKP, dia dah buat perbincangan, dah buat kajian apa semua, baru dia come up dengan regulation ni.
So dia supersede CPL. So dia keluar class regulation. Okay. So class regulation dia kata apa? Ni lah dia. Preliminary classification, packaging, labeling. Nampak Pembungkusan dan label. Kemudian safety data sheet. Ni semua kena tahu ni. Okay. Kemudian inventory of hazardous chemical. So kita kena ada inventory kepada kita punya chemical. Okay. Kemudian confidential business information. Lepas tu revocation. Confidential ni sebab mungkin kita ada guna bahan-bahan yang rahsia. Ramuan rahsia. Nak buat kita punya produk tu kita ada ramuan rahsia. So ramuan rahsia tu business punya confidential lah, yang itu kita boleh sorokkan. Tapi tak selamanya kita boleh sorokkan. Kenapa? Nanti saya kongsikan ada sikit. Okay. Alright. Okay. So kelas 2013 tanggungjawab untuk melabelkan pembungkusan pada hazardous chemical. Okay. Supplier wajib buat. Sebab atas packaging dia tu. Kemudian dan legible and delivery contain the following information. So dia punya label tu mesti ada. Produk, apa nama produk. Kemudian nama supplier. Kemudian the signal word. Ni mesti ada. Okay. Kemudian dia bagi tahu juga the hazard statement. Hazard statement contohnya, okay, bahan ini mudah terbakar. Sila jauhkan daripada sumber api. Kemudian hazard pictogram. Kalau mudah terbakar, dia kena lukislah gambar api tu. Kalau menghakis, dia kena tunjuk gambar yang menghakis tu. Dan sebagainya. Ataupun dia boleh tunjuk gambar ikan mati, pokok mati. Maknanya kita tak boleh buang dekat tasik, dekat tanah. Tu the precautionary statement. Ni pun sama. So elakkan daripada terkena kepada bahagian badan, mata. Dan elakkan daripada tertelan. Ataupun kita kata injection. Dalam bahasa Inggeris ni lah. So injection. So elakkan. Sekiranya berlaku, please seek medical treatment as soon as possible. Itu antaranya lah. Itu dia precaution statement lah. Okay. So dia sambung lagi. Dia kata apa? Dalam peraturan ni tidak mengganggu-gugat sub regulation 1. So packaging pada hazardous chemical tadi pada 125 ml size dan ke bawah. So packaging shall be labeled legally and legally containing the following information. So kalau kecil 125 ml, okay, maknanya dia lebih kecil daripada apa? Daripada air tin. Air tin 220 ml. Okay, so ni lagi kecil 1.25. So kena ada juga. Walaupun kecil kena ada. Product identifier, supplier tadi, signal word. Kemudian hazard pictogram kena ada. Okay. Kemudian a statement which read safety data sheet before use. So kalau kecil ni dia suruh baca pula safety data sheet. So kita tengok. Jadi kalau yang ini mungkin cikgu-cikgu tak berapa nak memakainya sangat. Tapi ada kategorinya kita akan pakai. Okay, sekejap. Saya nak tanya balik tadi. Cikgu yang pakai cat tadi. Ada cikgu yang pakai cat. Cikgu apa namanya? Cikgu Adila tadi. Cikgu Adila. Ini cikgu Adila. Saya. Minta tolong onkan kamera. Ramai cikgu-cikgu lain nak tengok juga ni. Okey, tadi cat kan, betul? Cat. Okey, cat beli berapa ml? Cat 200 ml. Tin kecil. Oh, tin kecil. Sebab pakai sikit. Okey, so pakai sikit je. Okey, baguslah. Okey. Cuma persoalan dia, ada jenis cat yang kita perlu untuk bancuh. Cat yang cikgu beli tu bancuh tak? Biasanya cat saya, kalau saya lah, saya nak bancuh, saya pakai thinner lah untuk cat minyak. Itu memang tipikal lah. Okey. Ada satu cat yang kita gunakan sangat tahan lama. Contohnya kita cat untuk benda yang kena pada air masin. Yang kita nak gunakan pada dekat dengan laut. Okay. So biasanya dia panggil epoxy paint. Epoxy yang biasa dekat lantai tu kan? Dekat lantai tu pun sama. Biasanya untuk yang kena air ataupun kena air masin. Air biasa ataupun air masin. So itu epoxy paint. Bila epoxy paint, kita kena bancuh dengan chemical yang special.
So biasanya chemical special tu dia punya tin kecil. So dia ada dua, satu tin yang besar, satu tin yang kecil. Okay, so tin yang besar tu dia punya tadi lebih daripada 125 ml. Tetapi tin kecil tu dia kurang daripada 125 ml. So bila kurang daripada 125 ml, untuk bahan kimia yang pelarut tadi, mana cikgu nak dapatkan dia punya maklumat? Kita tengok MSDS dia lah jika ada. Kalau ada dekat website dia mungkin kita boleh tengok. Dan okey. Jawapan ni mesti kena tengok, bukan boleh kena tengok. Okey, sebab cikgu kena faham ini saya perjelaskan supaya cikgu-cikgu lain pun faham. Sebab epoxy paint dia adalah kita kata rapid hardening. Rapid hardening dia kalau dia melekat, dia rapid, dia cepat melekat, dan kalau dia melekat sangat susah untuk kita pecahkan dia. Sebab dia waterproof, air akan duduk dekat bahagian atas je. Air tak akan masuk kat bawah. So just imagine kalau epoxy paint tu, dia punya pelarut tu kena kat tangan cikgu, okay, tangan cikgu akan jadi kalis air. Kalis air dan silap-silap dia keras je. Sebab tu data tu, maklumat tu sebelum kita guna sebarang bahan kimia, kita hendaklah baca dia punya SDS. Jadi sebab tu bila kita ada dekat bengkel, pemprosesan makanan, kita kena senaraikan, keluarkan SDS dia, cari masa, baca. Apa dia punya hazard statement dan sebagainya. So ini adalah ada kaitan dengan class regulation tadi. Kenapa dia buat peraturan seperti itu? Ni beza dia safety ni dengan benda lain. Dia suruh kita buat supaya kita ada knowledge, supaya kita boleh protect diri kita. Okey cikgu Okey, jangan selalu sangat main cat, kena tengok-tengok. Okey, alright. Okey, terima kasih. So nampak itu yang saya nak sampaikan tadi. Sebab kadang-kadang benda ni simple, tetapi produk-produk chemical ni kita kena hati-hati. Sebab even ubat-ubatan pun, ubat-ubatan tu sendiri adalah chemical. Paracetamol adalah chemical. So bila kita kata dia adalah chemical, tapi dia boleh membantu tubuh badan kita dengan kuantiti yang betul. Tetapi bila berlebihan, dia boleh jadi racun. Ini yang kita nak kena hati-hati. Bila jadi racun tu, sebab Panadol, ada penahan ni saya just nak kongsi. Kawan saya, kakak dia, ada migraine. Ini berlaku masa saya tingkatan 2 atau tingkatan 3 lah. Dan kakak dia memang ada severe migraine lah. So dia makan Panadol. So dia makan Panadol satu papan. Bukan satu papan sekali. Kalau satu papan sekali tu kita suspect memang nak bunuh diri lah. Ni perempuan ni. Jadi kakak dia makan every 2 hours. Makan. Kepala dia sakit, dia makan 2 biji. Minum ubat. Lepas tu tak tahan, sakit kepala lagi. Makan lagi 2 biji. 2 jam kemudian. Habis satu papan. 2 jam, 2 biji. Last kali, dia jadi meninggal dunia. So badan dia tak boleh tahan dengan paracetamol yang 2 biji. Sebab paracetamol biasa 250. Dosage dia 250 sebiji. So sekali kita makan 500 mg. So kalau habis satu papan tu dalam 10 biji, kita dah makan berapa banyak. So dia jadi racun kepada tubuh badan kita. Walaupun asalnya dia ubat. Sama juga ubat batuk dan sebagainya. So kemudian, ni tadi patah balik pada Cikgu Hayati tadi. Cikgu Hayati, okey. Cikgu Hayati ya tadi? Ya. Okey, boleh on kamera Cikgu Hayati? Ya. Sekejap. Saya just nak bagi contoh lah. Tadi sebab cikgu kata keracunan penyakit pekerjaan, macam mana chemical boleh ni kan. Cikgu tahu gam tak gam? Gam apa? Gam Dunlop. Gam apa? Dunlop. Tak tahu? Tak tahu. Tak tahu. Cikgu sekarang mengajar kat mana? Teluk Intan. Teluk Intan. Kalau Cikgu Lahadatu dia tahu tu. Sebab gam Dunlop tu boleh kita gunakan untuk tarik bulan. Tarik ulat? Tarik bulan. Tarik apa? Tarik bulan? Bulan, moon. Kita boleh buat moonwalk. Gam yang orang hidup tu ke? Ya, itulah gam Dunlop. Okey. Buang dalam plastik, lepas tu sedut. Apa yang kita sedut tu sebenarnya?
Itu bukan sedut gam tu. Yang kita sedut adalah wap dia. Dia punya gas dia tu kan. Gas tu. So bila kita sedut lepas tu dia naik. Bila dia naik tu, dia masuk dalam tubuh badan tu, sebenarnya itu dah start jadi kita kata keracunan kepada tubuh badan kita lah. Sebab dia menghalang oksigen masuk ke otak. So bila kita kurang oksigen ni, kita akan start berkhayal lah. Itu yang dia boleh tarik bulan ni. So itu pun sebenarnya adalah impact daripada chemical. Okey, itu satu. Kemudian yang kedua, ini kongsi pengalaman saya. M&M's. Cikgu tahu M&M's tak? Tahu. Okey, M&M's ataupun lain apa, Nips kan? Nips. So gula-gula yang kita kata dia ada coating. Okay, dia ada coating dan coating dia tu shining. Okey, cikgu tahu tak nak shiningkan dia tu macam mana? Tak tahu. Pakai apa? Glycerin? Dia ada chemical yang digunakan. Saya tak ingat nama chemical tu. Tapi chemical tu dia warna putih je. Dia putih, dia liquid. Jadi kita akan tuangkan, lepas tu dia ada satu macam drum. Drum tu berpusing. Dia ada motor kat belakang dia. Masukkan nips tadi yang dah ada coating tu, lepas tu akan tuang sikit-sikit. Dan dia akan berpusing. Maknanya dia ada rotary lah. Maknanya nips tu akan duduk kat dalam tu. Sehinggalah beberapa putaran, lebih kurang dalam setengah jam ataupun 1 jam, barulah nips tu akan jadi berkilat. Sebab saya dulu QA dekat kilang makanan, jadi saya cungkil, saya kena tengok thickness dia, berapa dia punya moisture content, itu kerja saya dulu. Okay? Jadi kawan saya yang buat yang chemical tu, okay, ini chemical yang kita gunakan, kita kata food grade ni, grade makanan, food grade, dia gunakan tu. Kawan saya tu, dia kena pakai respirator. Half face respirator dia panggil. Sebab dia ada filter, dia ada penutup separuh, lepas tu dia ada filter kat depan dia. Kenapa dia kena pakai? Sebab dia pernah dalam perjalanan dia nak pergi kerja, dia kena tahan polis. Dia tahan polis bawa dia pergi balai, buat urine, dia positif. Tapi dia tak ambil dadah. Lepas tu bila buat check balik apa semua, sehinggalah hantar detail chemical tu, check balik, kita beli dia food grade apa semua, okey, polis terima, dia tak sabit. Maknanya walaupun barang tu adalah food grade, dia pun boleh menyebabkan kita positif. Tapi kawan saya tu memang dia kadang-kadang dia tersengih-tersengih lah. Bila dia buat kerja tu dia tersengih-tersengih lah. Ini saya nak bagi tahu. Ini pengalaman saya. Tapi kilang tu kilang makanan buat coklat, tapi daripada brand Timur Tengah lah, brand daripada Arab Saudi. Dando nama dia, Dando nama kilang tu. Tapi kat Seremban dah tutup dah kilang. Okay, ini just nak kongsi juga. So maknanya ada juga chemical yang kita guna food grade pun kita kena aware jugalah sebenarnya. Sebab kadang-kadang ada MSG dan sebagainya tu. Itu cikgu-cikgu lebih tahulah daripada saya. Okay, alright. Okay cikgu Ini just sharing knowledge lah. Okay, so now kita sambung balik pada kita punya slide. Okay. Tak banyak dah ni, sikit je lagi. Okay. So class regulation tadi. Okay, so kalau kurang daripada 125 ml size packaging dia akan letak juga piktogram. Okay, tetapi dalam masa yang sama dia suruh refer kepada safety data sheet. Dan bukan suruh refer tu nak refer lah, tak, kena refer, kena tengok sebab kita tak tahu, kita kena ambil tahu. Okay, dan kemudian regulation 8 dia bagi tahu apa, the information referred to in sub regulation 1 dan 2 tadi. Okay, so in accordance with the hazard pictogram, so gambar-gambar hazard tadilah mudah terbakar, menghakis, merengsa dan sebagainya. Merengsa ni maknanya kalau kena kulit kita, dia macam kita akan rasa macam panas dah sebagainya. Dia boleh menyebabkan kulit kita mengelupas, itu merengsa lah. Okay, so signal word and hazard statement is specific in the first schedule. So kena ikut first schedule lah. Kemudian labeling requirement as specified as part 3 Industrial Code of Practice. So kena ikut juga Industrial Code of Practice untuk class regulation ni. Okay. Kemudian the information referred to in sub regulation 1 dan 2 shall be in the national language and English language. Okay. So maknanya kena ada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ini untuk chemical lah. So maknanya memang raw chemical punya bahan. Dia bukan bahan macam bahan makanan ke apa, tak. Dia raw chemical.
Bila raw chemical kena bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okay. Kemudian dia kata apa? A hazard spectrogram, gambar-gambar hazard tadi, okay, kena mesti ada consist of black symbol and white background. So dia punya gambar tu warna hitam, belakang dia warna putih. Dan border dia warna merah. Okay. Kemudian diamond shape. Diamond shape ni ada gambar dia. So yang ni kena tengok lah. Just untuk pengetahuan saya bagi tahu diamond shape. Lepas tu dalam diamond shape tu dia ada pecahan-pecahan dia. Okay. With side title of 45 degree to the horizontal. Sebab tu dalam regulation ni dia bagi tahu macam mana nak buat pictogram tu. Kita kena tahu je lah. Sebab ini tanggungjawab kepada pengeluar. Okay. Kemudian saiz dia dekat tu mestilah 100 mm persegi. Lebih kurang dalam 1 cm lah kan. 100, 10 mm 1 cm. 10 cm lah lebih kurang. Okay. Tidak boleh kecil daripada 10 cm. Okay. Kemudian safety data sheet. Ni disebut pasal duty to furnish safety data sheet. So safety data sheet ni mesti ada maklumat-maklumat. Apa maklumat dia yang ada? Okay. Kandungan chemical. So dia kena bagilah dia punya chemical punya formula tu. Kemudian identify the hazardous chemical of the supplier. Supplier dia nama supplier. Kemudian B, hazard identification. Apa dia boleh jadi? Boleh terbakar, boleh merengsa, boleh menghakis, boleh menyebabkan sesak nafas, boleh menyebabkan buta dan sebagainya. Kemudian composition and information of the ingredient. Kemudian first aid measure, firefighting measure. So kalau mudah terbakar, kena ada firefighting measure. Boleh tak guna air, boleh tak guna ABC powder, boleh tak guna buih dan sebagainya. Okay. So first aid measure macam mana kalau terkena. Kemudian accidental release, macam mana nak dispose. Kemudian handling and storage, macam mana nak simpan. Sebab ada chemical kita tak boleh simpan dalam plastik, kena simpan dalam tin. Ada pula kena simpan dalam botol kaca sahaja dan sebagainya. Okay. So ini semua adalah maklumat yang kena ada dalam SDS. Kemudian exposure control and personal protection. So PPE apa nak pakai. So dia kena suggest. Pengeluar kena suggest, kena bagi tahu dalam SDS. Kemudian physical and chemical property, stability and reaction. Stability and reaction ni maknanya boleh tak terdedah pada matahari, boleh tak terdedah pada suhu tinggi, dan ada tak dia react dengan chemical yang lain. Okay. Kemudian toxicology information. Toxicology ni kalau masuk dalam badan. Ekologi ni kepada alam sekitar. Kemudian macam mana cara nak dispose. Macam mana cara nak kita nak buat perpindahan dia, nak hantar dia ke satu tempat semua. Kemudian regulatory information. Kemudian ada information. So itu antaranya lah. Okay. Kemudian inilah contoh-contoh dia gambar. Okay. So now saya nak bincang lagi dengan cikgu. Okay. Yang ini saya suka nak bincang dengan cikgu Firdaus. Cikgu Firdaus ada? Ada Cikgu Firdaus daripada KB Datuk Lela Maharaja. Ada tak? Encik Firdaus. Ada Cikgu? Cikgu Firdaus ada? Ni saya nak menakut-nakutkan cikgu ni. Ya, ada. Cikgu. Sila ke. Okey, alright. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, cikgu. Okey. So tadi kita banyak bincang tentang chemical, betul? Cikgu suka tengok movie tak, cikgu? Movie apa tu? Movie yang membina minda lah. Saya kalau tengok movie, saya tak suka sangat cerita-cerita aksi ke cerita apa ni. Saya tengok cerita-cerita yang macam based on true story, based on true event. Saya kalau mau vitamin dia. Okey. Okey, sebab antaranya kalau kita tengok movie Catch Me If You Can. Tahu kan Catch Me If You Can kan? Macam mana? Catch Me If You Can. Tengok tak movie tu? Leonardo DiCaprio. Yang orang tipu cek tu. Itu antaranya lah. Tak pernah Lepas tu ada lagi movie yang
baru Fukushima. Fukushima dah tengok belum? Belum. Fukushima pun tak tengok. Itu boleh tengok tu. Itu pasal itu tentang dia panggil reaktor nuklear dekat Fukushima. Dia dah buat movie dah. Okay, so antara movie yang saya nak bincang dengan cikgu ni adalah based on true story. Tajuk dia adalah Dark Water. Pernah dengar tak you? Dark Water? Pernah. Okay, Dark Water. Dark Water ni dulu hit lah. Lepas tu bila orang yang tengok tu, lepas dia tengok movie tu, dia akan buang dia punya kuali. Dia buang kuali dia buang kapet dia buang langsir dia. Kenapa macam tu? Cikgu rasa kenapa? Orang lepas dia tengok movie tu, dia nak buang dia punya kuali. Dia buang kuali dia buang kapet, dia buang sudu, dia buang mainan anak dia. Kenapa? Dia apa? Dia macam penghayatan yang terlebih tu selalunya. Dia macam terikut-ikut, yang terbawa-bawa apa yang dia lihat. Soalnya. Betul lah tu. Tapi terbawa-bawa tu adakah dia dalam bentuk positif ataupun negatif? Okey, Dark Water dia bukan cerita movie Korea, bukan movie Jepun. So Dark Water Dark Water ni yang apa? Yang benda yang masuk dalam tubuh dia tu ke? Yang spesies makhluk tu? Bukan. Okay. Now saya ceritakan. Okay. So Dark Water ni adalah cerita tentang DuPont. Kapal selam? Bukan. DuPont ni adalah satu chemical company dekat Canada. So dia buka kilang dekat Canada. Ni saya nak kongsi dengan cikgu-cikgu. Dia buka kilang di Canada. Kilang itu membuat chemical. Dia buat cat, lepas tu dia buat bahan-bahan yang tidak mudah terbakar. So dia panggil fireproof punya material. Dia panggil Teflon. Memang kena tengok. Dia panggil Teflon. Teflon ini adalah satu chemical yang dia buat, dia cipta. Maknanya dia campurkan bahan-bahan, unsur-unsur, lepas tu dia dapat satu unsur baru, dia panggil Teflon. Tapi Teflon ni tak ada lagi chemical dalam dunia ni yang macam Teflon tu. Okey, apa kelebihan Teflon? Okey, Teflon ini adalah satu bahan yang mudah diolah, dia macam plastik juga, dan dia adalah bahan yang tidak mudah terbakar. Dan dia ada application untuk cat dan dia jadi non-stick. Sebab itu tadi saya cakap, orang lepas tengok movie tu dia buang kuali dia. Sebab kuali dia ada jenis kuali yang dia panggil non-stick pen. So non-stick pen tu sebenarnya dia coating yang warna hitam tu, dia gunakan Teflon. Sebab tu saya kata orang buang langsir. Sebab langsir dia tu langsir kalis api. Tapi langsir kalis api tu ada Teflon. Kapet dia tak mudah terbakar, fire resistant kapet, tapi kapet dia tu ada Teflon. Mainan anak-anak dia, cat itu ada Teflon. Itu cerita yang pertama, bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, kilang itu dibuka di Kanada dan semua orang dalam bandar tu kebanyakannya bekerja dekat kilang tu. Kilang tu bagi donation dekat sekolah, bagi donation dekat komiti, bagi donation untuk persatuan sukan, bagi donation untuk rumah orang tua-tua. So kilang tu yang menghidupkan bandar tu. So kita nampak Tetapi masalahnya adalah orang yang kerja dekat kilang tu banyak kena kanser. Dan ada keturunan dia dekat kilang tu yang lahir sebagai orang yang cacat. Maknanya cacat fizikal, ada mata dia buta, ada telinga sengit, ada yang premature, ada yang kita kata jadi apa dia panggil? Maknanya kanak-kanak istimewa. So macam mana boleh orang tahu cerita tu? Sebab ada ladang-ladang yang jauh daripada kilang tu, lembu dia jadi kurus, rumput tak hidup. Sebab bahan buangan daripada kilang tu dia landfill, dia tanam. Bila dia tanam, chemical tu meresap masuk ke dalam sistem saliran air.
Jadi sistem saliran air ni lembu dia jadi pening. Lembu dia jadi pening. Bagi makan tak nak makan. Lepas tu tiba-tiba lembu dia gigit orang, gigit lembu. Macam itulah lebih kurang. So lembu dia jadi pening. Jadi daripada 100 ekor lembu dia ada, sampailah last kali ada 2 ekor lembu dia tinggal. Jadi dia pergi jumpa lawyer. Lepas tu lawyer ni lah yang buka balik cerita ni. Dan dia orang buat tuntutan mahkamah. Dan tuntutan tu masih lagi dalam penyelesaian sehingga ke hari ni. So cerita ni tak silap saya lah, nanti cikgu-cikgu boleh tengok. Dia cerita dalam tahun 80-an rasanya. Kes ni tahun 80-an ke 90-an macam tu lah. So just bayangkan so ini kita nak cerita pasal chemical ni tadi. Nanti ada peluang cikgu cari dark water. Kalau saya tak silap tajuk dia dark water. Memang kena tengok. Tefal saya tak pasti tapi kena check lah. Tefal tu dia guna Teflon ke tidak. Itu saya tak pasti. Sebab tu paling bagus sebenarnya guna puyuk apa? Puyuk tanah liat je. Okey, ataupun seramik lah. Dan kaca sebenarnya adalah antara produk terbaik lah sebab dia sangat stable. Kaca sangat stable. Okey, so ini just saya nak kongsi dengan cikgu lah. Nanti cikgu boleh tengok sebab dia pun mengganggu genetik juga sebenarnya. Saya tak berani cakap lah tapi saya cuma just saya nak kongsi sebab saya tengok autism kawan-kawan saya ramai, ada 2-3 orang, bukanlah ramai, ada 2-3 orang yang anak dia mengalami autism, which is kita kena very careful dengan penyediaan makanan, pemprosesan makanan ni kita kena very careful, kena tahu chemical tu tadi. Ni just nak kongsi lah dengan cikgu-cikgu. Okay cikgu Firdaus okay. Itulah yang saya faham pun dia apa tersebarnya kimia-kimia tu dengan macam kesan-kesan yang seperti tuan bagi tahu tadi lah, resapan, sentuhan semua kan. Itu yang menyebabkan tersebarnya kimia-kimia tu. Betul. Tapi bila kita kaitkan dengan Teflon ni tadi, sebab dia masuk dalam sistem pengairan satu, kemudian bila kita gunakan sebagai bahan untuk kita menyediakan makanan sebab dia heated. So bila dia heated, molekul-molekul tu dia evaporate sebenarnya. Tapi kita tak perasan. Sebab non-stick pan ni kalau kita basuh lama-lama, dia punya yang stick, yang coating dia tu, dia tanggal. Itu yang masalah tu. Dia ni, itu yang saya lepas tengok tu bini saya baik bini saya cakap, oh bang itu hari kakak office tu dah tengok dah cerita ni, dia kata. Habis dia buang kuali dia kata. Tapi kita punya kuali kebanyakan kita tak pakai yang tu, kita pakai yang seramik, dia kata. Patutlah bini saya minta kuali mahal. Pening pula kepala saya tapi nasib baiklah boleh 2-3 kali bayar. Okey lah. Okey, alright. Terima kasih cikgu. Okay, so itu tadi so saya just nak kongsi. Ini kita kata chemical. So saya kongsi supaya daripada apa yang kita belajar ni kita dapat knowledge lah. Okay. Alright. Kemudian habislah bahagian dia ni tapi kat kuali dia tak ada tulis. Alright. Okay. So dah habis yang ini. Okay. So now saya nak buka kepada cikgu-cikgu kalau ada soalan yang nak ditanyakan kepada saya. Okay. Ada tak soalan-soalan nak tanya? Okay. Cikgu ni kebanyakan cikgu perempuan ni. Tu saya nak share tu tadi. Cikgu perempuan pun memang wali dan wanita dan barang-barang puyuk kaca semua ni memang cikgu lah. Okay. Alright. Yang pelakon dia Rodolph Ruffalo yang jadi Incredible Hulk tu. Dia lah jadi lawyer ni. Cerita tu. Okey, ada soalan cikgu nak tanya? Silakan. Kita ada masa sikit. Alhamdulillah lah. Hari ini just nice. Kita punya kita punya timing just nice. Sekarang dah 4.20. So just nice lah timing kita. Ada soalan nak tanya cikgu? Kalau ada cikgu-cikgu nak tanya soalan? Cik, maaf. Based on cerita tadi lah, saya nak tahu je. Macam tadi kita cik cerita berkenaan dengan penggunaan Teflon tu kan, yang mendatangkan kesan kanser, betul? Betul. Okey, kalau benda tu macam betul berlaku, kenapa industri di Malaysia tak dihalang penggunaan benda tu dalam bidang penghasilan barang masak
Okey. Adakah sebab politik ke? Tak, sebenarnya macam kes dalam cerita tu, nanti kena tengok movie tu. Sebab chemical tu tak pernah diregister. Sebab hanya DuPont aja yang buat chemical tu. So DuPont buat chemical tu, dia jual dekat company lain. So company lain. Lepas tu tadi kan ada rahsia perniagaan kan? Nampak tak dalam legal kita? Rahsia perniagaan. Jadi bila dia buat chemical tu, dia gunakan, dia punya application yang dia fikir adalah tak mudah terbakar, kemudian non-stick. Itu dia punya application. Tetapi kesan dia kepada manusia, dia tak tahu lagi. Sehinggalah kilang tu saya ingat dah banyak tahun baru orang kata tuntutan tu dibuat oleh penternak lembu tadi. Tapi penternak lembu ni dia against big corporation. DuPont ni sangat besar, company yang besar. DuPont ni company yang besar. Jadi macam kita kata kerajaan Malaysia tak betul. Kan? Macam itulah lebih kurang. Maknanya kita kata kerajaan Malaysia tak betul. Kerajaan Malaysia kata tak. Lepas tu kata okey, awak nak hire lawyer, hire lah. Kita tak kisah, dia kata. Dia boleh bayar lawyer dia. Tapi kita hire lawyer sebab lawyer tu dia buat orang cakap apa? Kalau kau bawa kes ni, kau macam menentang memang menang kes tu lebih kurang macam nisbah dia 1/1000 lah. Sebab dia nak bawa kes tu, dia nak kemukakan bukti, dia makan tahun tau. Jadi sebab itulah dia tak boleh sekat benda tu daripada dalam industri. Betul. Sebab benda tu dah jadi sangat besar. Benda tu dah jadi sangat besar. Sebab application dia tu dah jadi sangat banyak. Buat mainan, buat cat, buat pinggan mangkuk. Antaranya pinggan mangkuk yang kita kata melamin kan. Melamin punya pinggan tu kan. Itu pun disyaki ada teflon. So bayangkan kita nak menentang suatu benda yang sangat besar kan. Tapi kalau dalam industri benda-benda peralatan ni, dia pihak industri dia wajib menyatakan bahan yang digunakan. Contoh macam teflon tu dia wajib menyatakan. Sebab kalau kita tengok tadi CPL tu tahun 2013. Sekejap saya cuba share dengan cikgu. Saya bukakan satu Google. Saya cuba share dengan cikgu. Kita go through sekejap yang dark water tu tadi. Saya cuba sharekan sekejap. Tak boleh lah tab. Nampak So Teflon case movie. Filem dia 2019, baru lagi cerita ni. Nampak so box office, the lawyer who became the DuPont. So orang ni dia ni. So Wikipedia, Robert Ruffalo. So 2019 ni movie dia. So kalau cerita dia nama chemical tu PFOA. Perfluoronic acid. Atau use of manufacturer Teflon. Ni chemical dia, Teflon. So forever chemical. Slowly accumulate in the bloodstream. Nampak So DuPont untung so ni dia punya fine lah. Dia kena 16 juta. Dia boleh bayar. Tak ada masalah pun. Dia syarikat besar. Dia syarikat besar. 60 juta tu 16 juta tu macam tak ada apa So kejap. Kita tengok balik. Teflon ini movie lah. Kita tengok Teflon case. Teflon. Year started manufacturer. 1946. Lama So daripada tahun 1946 sampai sekarang. Bayangkan berapa lama? Berapa puluh tahun dah. So dia dah masuk dah dalam badan kita sebenarnya. Tapi sama ada banyak atau sikit atau ni. Sebab dia dalam bentuk kita kata wasap lah. Molekul. Molekul. Maknanya kecil, satu zarah je. Tapi bila dah lama-lama dia accumulative. So habis lah. Betul. So Teflon was invented by accident.
polytrafluoroethylene, apa benda dah, susah nak sebut. So bagi saya benda ni satu pendedahan yang menarik lah, sebab kami memang terlibat secara langsung dalam bidang pemprosesan makanan ni. Tapi itulah kebanyakan yang saya tahu, bengkel-bengkel mamal-mamal menggunakan stainless steel lah, tapi akan datang kita tak tahu kan macam mana, cuma boleh beringat lah. Betul. So stainless steel tu pun stabil, tapi kena tengok. Ini pun saya nak share, tapi nanti cikgu boleh ni lah. Sebab stainless steel yang buatkan dia jadi tak berkarat adalah kromium. Kromium in stainless steel. Ni lah, ni kena baca jugalah. Memang kita kena rajin baca jugalah cikgu. So kita tengok what is stainless steel, kena tengok juga. Tapi so far stainless steel ni dia pun stabil jugalah. So far tak ada side effect. Cuma kalau karat tu dia effect. So Teflon ni pun dia menghalang karat jugalah. Sebab tu saya kemukakan maklumat ni kepada cikgu. Sebabnya very significant untuk cikgu-cikgu sekalian. Tak manalah tahu tiba-tiba besok dapat pula arahan daripada Kementerian Pendidikan, okey kita akan mula memperkenalkan non-stick pan, dia kata kan. Cikgu boleh memperjuangkan lah. Faham maksud saya tak cikgu? Sebab cikgu keseluruhan KV, ada 4 KV dalam Malaysia yang buat food processing. So typical, sangat-sangat kedudukan cikgu ni sangat-sangat kritikal untuk kelangsungan kita punya generasi dekat Malaysia ni lah. So keselamatan makanan tu memang ni lah. TEFL bukan murah tapi murah. Saya tak pasti sebab TEFL ni kena tunjuk. Kena baca balik adakah dia gunakan Teflon ataupun dia gunakan material lain. Sebab dekat US dia orang dah try untuk reduce penggunaan Teflon ni. So kalau ada pun mana yang ada je. So kena tengok movie tu. Okay. Yang ini pun satu masalah jugalah. Jadi ini di luar kita punya kawalan. Tetapi kita kena tambah pembacaan kita lah. Macam cikgu cakap, bagaimana pula jika terdapat syarikat yang menggunakan label yang mengelirukan. So yang ini kita sebagai pengguna KPDN SCP lah, kita maklumkan kepada KPDN SCP label tu mengelirukan. Itu satulah. Okay. Tapi air fryer mungkin ada, mungkin tidak. Saya tak berani nak cakap. Tapi boleh tengok jugalah application of air fryer ni. Ada Singapura ada buat kajian, saya ada tengok kat YouTube. So kita kena dig up knowledge ni. Sebab zaman sekarang dah tak macam dulu. Sebenarnya zaman sekarang knowledge tu accessible. Sebab ada orang buat perbandingan antara deep fry dengan gunakan air fryer. Air fryer ni dari segi satu part dia sihat. Tapi dia ada kandungan, saya tak ingat kandungan apa nama dia, tapi dia lebih tinggi daripada yang kita goreng. Itu pun satu hal jugalah. Okay. Lapisan hitam tu ada yang Teflon, ada yang bukan. So kita kena faham benda tu. Bukan semua lapisan hitam tu Teflon. Tu kita kena tahulah. Okay. So kita kena tengok dia buat macam mana. So kita boleh tanya juga sebagai product request, kita hantar email dekat macam contoh company yang keluarkan air fryer tu, katalah Philips kan, kita hantar kat Philips. Did you use Teflon for the ni? Lepas tu kita letaklah nama chemical tadi to coating the tray of the air fryer. Kita tanya, dia tak jawab, tak payah beli. Tak susah no. Sebab saya pernah, okay, alright, ni saya just nak kongsi dengan cikgu-cikgu. Saya ni nakal juga sebenarnya. So cikgu di bawah KPM kan, betul? Saya ambil master dulu. Bila saya ambil master, saya bayar guna EPF. Saya bayar guna EPF. Jadi bila saya pergi UTM tu, saya pergi, lepas tu saya nak bayar yuran. Lepas tu pihak UTM kata cik kena bayar cash dulu, nanti baru ambil daripada KWSP claim balik semula. Saya cakap tak nak, saya tak ada cash, saya kata. Saya nak guna terus daripada KWSP ni, saya kata. Boleh tak? Saya kata. Maknanya saya tak bayar yuran dulu. Tak boleh, dia kata, cik kalau tak bayar yuran, cik tak boleh buat pendaftaran. Mana boleh, saya ada KWSP. Saya buat slip KWSP saya. Banyak ni, saya kata.
Kan, cukup ni nak bayar. Saya tak adalah banyak, cukup lah nak bayar, saya kata. Oh tak boleh, saya tak puas hati, okay, tak apa lah, saya bayar jugalah kan. Pakai duit bini saya dulu, bayar. Bayar, lepas tu saya balik office, saya type. Saya hantar email kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia. Jahat tak saya? Tak adalah jahat, cuma saya kata saya rasa, saya cakap untuk continuous education, kenapa tidak dipermudahkan, kenapa KWSP tidak meletakkan pegawai, kenapa UTM tak buat sekali collaboration dengan ni, dah tahu dah pada ketika tu pendaftaran pelajar untuk program master, saya kata. Dan ada ramai pelajar yang buat program master dan mereka ni kebanyakannya menggunakan EPF, saya kata. Kenapa tidak dibuat satu program, boleh pihak EPF boleh terus buat permohonan dan bayaran tu terus dikreditkan kepada akaun UTM, saya kata. Jadi ini dah jadi satu kata kekangan untuk pelajar dewasa golongan profesional untuk continuous education ke peringkat yang lebih tinggi, postgraduate, saya kata. Macam tu je saya email. Tapi lepas tu UTM punya pendaftar call saya bagi tahu. So nampak so memang kena macam ni lah. Tuan Adiba, Cikgu Adiba cakap budak KB memang nakal tapi nakal bertempat lah. Okay, alright. Okay, alright. So ada soalan lagi nak tanya, Cikgu? Okay, kalau tak ada soalan, saya nak tunjuk sekejap. Ada dua benda yang saya nak tunjuk. Okay, sekejap. Okay, saya nak tunjuk contoh. So dah 4.32, saya minta 5 minit saja. Okay. Sekejap saya buka dulu dokumennya. So ini nanti saya akan share dalam grup WhatsApp. Okay. Satu lagi nanti saya cari balik semula. Saya dah simpan dah tadi. Okey, saya tunjukkan satu dulu. Okey, so ada dua assignment tu. Okey, so saya tunjukkan contohnya. Okay. Ada dua assignment. So ada legal register dan juga HIRAC. Okay. So okay. Ini adalah contoh untuk HIRAC. Okay. Yang ini saya akan kongsikan nanti dekat WhatsApp. So boleh nampak je kan? Okey, nampak. Okay, so cikgu kena buat berdasarkan aktiviti yang cikgu jalankan dekat tempat boleh besarkan sikit tuan? Boleh sebenarnya. Okay. So ni dia. Okay. Okay, so ni dia. So ada number, kemudian activity and process, hazard, effect, cara risk control. Ni kalau yang ada lah, maknanya control measure tu. Kemudian ini action recommendation. Yang legal requirement ni tak perlu isi lah. Kalau cikgu nak buat tak perlu isi. Okay, sebab dia complicated sikit kalau isi ni sebab nak kena check satu-satu. Okay, so livelihood ni kat sini 2, 4, 8. So kalau 8 ni tak silap saya medium. So kena letak ni sepatutnya medium. Tapi ni dia dah buat formula lah. Okay, so ni medium sepatutnya warna kuning lah. Okay, so medium warna kuning. Okay. So kalau low warna hijau dan sebagainya lah. So nanti yang ni saya akan share. So macam ni efek dia lah. Hit by concrete bucket. Okay, so mungkin boleh tergelincir, terkena minyak panas. Buat dalam bahasa Melayu pun tak apa. Sebab yang ni pentingnya kita nak, sebab yang ni adalah proses tu. Kita buat proses apa. Okay, tajuk dia pelaksanaan kerja-kerja untuk
membuat sejuk beku, makanan sejuk beku. Macam itulah. Okay, so lepas tu buat apa mula, pertama buat apa, penyediaan bahan-bahan, penyediaan peralatan, okay, boleh terjatuh, peralatan yang tajam terkena tangan. So inilah hazard dia apa. So yang ni luka akibat peralatan terkena, terjatuh, sakit belakang akibat mengangkat bahan ni bahan yang berat. So ni hazard dia apa? Cara mengangkat yang cara mengangkat berulang-ulang, cara mengangkat berat pada bahan yang digunakan. Macam itulah. Okay, alright, clear Okay, ini satu, kemudian ada satu lagi tadi legal register. Sekejap. Saya tunjukkan yang legal register. Legal register tadi saya simpan kat mana dia? Okay, ada legal register. Okay, ni sampel of legal register. Tapi legal register ni saya buat dalam bentuk PDF lah. Okay, tapi nanti saya sharekan, nanti cikgu tengoklah. Sebab legal kita dah belajar hari ni, dah boleh start buat dah. Okay. Okay, ni legal register. Saya simpan dia PDF, dia jadi macam ni. Tapi tak apa. Ni contoh dia lah. Dia panjang sebenarnya, tapi nanti saya bagi yang okey sikit, yang bukan macam ni. Contohnya title document, kemudian revision and reference. So date release dia tahun bila? Macam ni, Factory and Machinery Act. Kemudian ada amendment dia, kemudian OSHA. Lepas tu ada pecahan dia bawah ni. So buat macam ni lah. Lepas tu ada kita comply ke tak macam ni. Document holder applicable, pakai ke tak pakai. So yang source of publication DOS Malaysia. Macam ni lah. Tapi ni sepatutnya saya save sebagai landscape tadi. Saya save sebagai macam ni, dia tak clear lah. Okay, alright. So ada apa-apa nak tanya lagi? Nak buat dalam bentuk jadual ke? Okay, so boleh buat dalam bentuk jadual. Saya akan bagi yang Excel format tadi. Yang apa tu pun sama. Yang legal tu pun saya bagi sama. Saya akan bagi yang editable punya ni lah. Editable punya form. Jadi cikgu-cikgu boleh ni. Nanti ada 9 atau 10 orang. So boleh decide nak select yang mana. Lepas tu boleh buat sikit. Lepas tu boleh gabungkan sekali lah. Kalau nak buat 2-3 pun boleh. Mungkin 9 orang nak pecahkan kepada grup yang lebih kecil, 3 orang. So nanti dapatlah banyak. Jadi boleh apply terus dekat KV tu. Macam tu. Okay, alright. Okay, ada soalan lagi cikgu? Ada soalan lagi tak nak tanya? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, saya end kita punya session hari ini. Okay, so hopefully understandable. Sekejap lagi nanti saya akan share dekat WhatsApp untuk tadi. So untuk petang ni, assessment bahagian legal, nanti sekejap lagi Cik Bai akan